Mari kita dengar perbualan dua orang rakan petani, Encik Rosdan dan Encik Adam. Mereka adalah pesawah padi di Sabak Bernam, daerah pengeluar padi paling produktif di negara kita. Adam, tahun lepas, hasil pengeluaran padi kita sama, 10 tan. Tapi kali ini awak berjaya menghasilkan 13 tan. Saya pula masih sama seperti tahun lepas. Apa rahsia awak? Kali ini, saya menggunakan teknologi baru, iaitu benih padi dan baja yang baru, diperkenalkan oleh Jabatan Pertanian. Awak pun patut mencubanya. Ya, tingkat pengeluaran padi memang boleh ditingkatkan dengan teknologi pertanian yang maju. Penentu penawaran. Penentu penawaran. Harga barang itu sendiri. Harga barang lain. Harga faktor pengeluaran. Tingkat teknologi. Jangkaan harga masa depan. Cuaca. Matlamat pengeluar. Dasar kerajaan. Dalam membincangkan penentu penawaran ini, kita andaikan faktor-faktor lain tidak berubah atau ceteris paribus. Harga barang itu. Perhatikan kelo SS penawaran minyak masak jenama AAA. Katakan harga asal ialah RM23 dan kuantiti ditawarkan pula ialah 150 unit. Pada masa harga minyak masak AAA mengalami kenaikan daripada RM23 kepada RM24, kuantiti yang ditawarkan firma meningkat daripada 150 unit kepada 200 unit. Lihat titik M bergerak ke titik Z di atas kelok penawaran yang sama. Pada masa harga minyak masak AAA mengalami penurunan daripada RM23 kepada RM22, kuantiti yang ditawarkan firma menurun daripada 150 unit kepada 100 unit. Lihat titik M bergerak turun di atas kelok ke titik A di atas kelok penawaran yang sama. Kesimpulannya, selaras dengan hukum penawaran, apabila harga meningkat, kuantiti ditawarkan naik. Apabila harga menurun, kuantiti ditawarkan jatuh. Firma minyak masak AAA lebih suka menambah pengeluaran pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada harga yang lebih murah, firma lebih cenderung mengurangkan kuantiti pengeluaran minyak masak AAA. Harga barang lain. Firma cenderung meningkatkan penawaran bagi harga keluaran yang lebih tinggi kerana keuntungan lebih tinggi. Andaikan sebuah firma pengeluar roti dan kek mempunyai dua pilihan pengeluaran, iaitu roti dan kek. Oleh kerana kapasiti pengeluaran terhad, firma terpaksa memilih antara dua jenis makanan tersebut. Andaikan harga kek tetap tidak berubah. Jika harga roti naik lebih tinggi, firma akan menambahkan pengeluaran roti dan mengurangkan pengeluaran kek. Penawaran kek akan menurun. Sebaliknya, jika harga roti menurun, firma akan menambah pengeluaran kek dan mengurangkan pengeluaran roti. Justru itu, penawaran roti akan menurun. Harga faktor pengeluaran. Harga faktor pengeluaran termasuklah kos bahan mentah, upah buruh, sewa dan faedah. Andaikan harga pasaran kopi tongkat ali tidak berubah, iaitu tetap pada RM1.50. Upah buruh telah meningkat dari RM10 ke RM15 sehari pada bulan Ogos 2007. Peningkatan upah buruh menyebabkan kos pengeluaran seunit turut meningkat dari 90 sen ke RM1.20. Untung firma akan berkurangan dari 60 sen ke 30 sen seunit. Maka firma akan mengurangkan penawaran kopi untuk membolehkan firma mendapat untung. Tingkat teknologi. Kemajuan teknologi termasuklah reka cipta mesin, peralatan, teknik pengeluaran, bantuan komunikasi dan sebagainya. Penggunaan teknologi yang maju boleh meningkatkan daya pengeluaran. Pengeluaran boleh dilakukan dengan lebih cekap, lebih banyak dengan kos yang lebih rendah.
Dahulu, usaha penanaman padi hanya menggunakan tenaga kerbau dan manusia dengan peralatan yang ringkas. Kini, pesawah padi menggunakan jentera untuk membajak dan menuai. Biji benih dan baja serta racun serangga juga digunakan dengan seoptimumnya. Dahulu, penanaman padi hanya setahun sekali, tetapi kini dengan teknik pengairan, usaha penanaman padi sudah dilakukan lebih daripada sekali setahun. Kemajuan teknologi telah membantu pesawah kita menghasilkan penawaran padi dan beras yang berlipat ganda berbanding dahulu. Jangkaan harga masa depan. Firma atau peniaga suka menjual pada harga yang lebih tinggi. Jika mereka menjangka harga masa depan akan berubah menjadi lebih tinggi, mereka lebih suka menyimpan atau mengurangkan penawaran sekarang. Apabila harga telah naik, barulah mereka menawarkan barang dengan lebih banyak. Contohnya, barangan seperti gula dan minyak masak. Jika mereka menjangka harga pasaran gula dan minyak masak akan naik sedikit masa lagi, mereka akan mengurangkan penawaran sekarang. Sebaliknya, jika mereka menjangka harga akan jatuh pada masa akan datang, mereka akan menjual dengan banyak pada masa sekarang. Faktor cuaca. Faktor cuaca juga mempengaruhi penawaran barang, khususnya barang pertanian dan perikanan. Contohnya, semasa cuaca baik, penawaran barang pertanian dan perikanan akan bertambah. Manakala, semasa cuaca buruk seperti kemarau, banjir dan musim tengkujuh, penawaran barang pertanian dan perikanan akan menurun kerana banyak tanaman musnah dan ramai nelayan tidak dapat turun ke laut. Matlamat pengeluar. Matlamat firma ialah mendapat keuntungan maksimum atau memaksimumkan jualan. Jika memaksimumkan untung menjadi matlamat, pengeluar akan tingkatkan penawaran atau kurangkan penawaran keluaran mereka. Jika matlamat pengeluar memaksimumkan jualan, firma akan menambah penawaran keluaran mereka. Dasar kerajaan. Kerajaan boleh memainkan peranan dalam mempengaruhi jumlah penawaran di dalam pasaran dengan dua cara. Pertama, cukai dan yang kedua, subsidi. Jika cukai yang dikenakan ke atas pengeluar adalah tinggi, maka kos pengeluaran meningkat. Pengeluar kurang berminat untuk memperbanyakkan penawaran. Subsidi yang diberi kepada pengeluar, misalnya baja kepada petani, boleh mengurangkan beban kos pengeluaran. Maka pengeluar akan terdorong untuk menambah penawaran keluaran mereka.